Hai, Assalamualaikum. So, hari ini kita akan sambung perbincangan untuk bab 1. Okey, so hari ini cikgu akan sambung dari nombor 11 hingga 20. Okey, jadi yang pertama kita tengok dulu nombor 11. Raja menunjukkan fungsi V yang memetakan set P kepada set Q dan fungsi W yang memetakan Q kepada R. Okey, jadi set P kepada set Q. So, sini ya. Okey, ada pembetulan sikit pada soalan tu. Okey, dan set Q kepada set R. Okey, so yang pertama kita akan cari fungsi yang memetakan set Q kepada set P. Okey, so maksudnya dekat sini. Okey, jadi kalau P kepada Q ialah fungsi V. So, kalau Q kepada P maksudnya fungsi songsangan bagi V. Jadi yang pertama ini kita akan cari fungsi songsang V lah. Okey, so A1. So, bagi fungsi V yang dipetakan daripada P kepada Q iaitu Vx sama dengan 3 tolak 2x. Okey, jadi kita akan cari songsangan bagi fungsi V. Okey, so saya guna apa-apa saja kaedah yang kamu boleh pakai. Okey, jadi saya guna kaedah ini. Okey, so ini hilang. So, maka tinggal x. 3 tolak 2 V songsangan. Okey, jadi so saya bawa ke depan yang ini. Okey, jadi 3 tolak X. So, maka V songsang saya iaitu 3 tolak X bahagi dengan 2. Okey, yang kedua pula. Okey, cari fungsi yang memetakan P kepada R. Okey, P kepada R maksudnya ke sini. Okey, ingat ya, untuk fungsi gubahan, okey, yang pertama itu kita akan tulis di belakang dan yang kedua itu kita akan tulis di hadapan. Okey, so ke sini maksudnya V dan ke sana W. So, W Vx yang ini. Okey, kita akan cari W Vx. Okey, di mana W? Okey, Vx kita dah ada iaitu 3 tolak 2x. Okey, kemudian fungsi W. Okey, kita ada dekat sini W iaitu fungsi bagi W bagi 3 tolak 2x ini iaitu yang ini. So, yang ini sebenarnya sama dengan 7/6 tolak 4x. Okey, kemudian kita katakan, okey, katakan y sama dengan 3 tolak 2x. Okey. Okey, maka x sama dengan 3 tolak y per dengan 2. Okey, so kita masukkan ke dalam sini. Jadi saya ada fungsi y sama dengan 7/6 tolak 4. Okey, x saya ganti 3 tolak y per 2. Okey, jadi kita permudahkan. So, kita akan dapat 7/6 tolak 6 tambah 2y. So, samalah juga dengan 7/2y. Maka fungsi bagi V 3 tolak 2x ini, okey, iaitu 7/2. Okey, so y ini kita gantilah dengan yang ini juga. Okey, 3 tolak 2x. Okey, so kita dapat 7/6 tolak 4x di mana x tak boleh sama 3/2. Yang ketiga, okey, kita akan cari Wx lah. Okey, so tadi Wy kita ada iaitu 7/2y. So, kalau saya nak dapatkan Wx, maka 7/2x lah. Dan soalan B. Okey, kita akan cari nilai x dengan keadaan yang ini. Vwx ini sama dengan 8. So, Vwx sama dengan 8. So, kita gantikan balik. Okey, Vx kita iaitu 7/2x. Okey, fungsi bagi V tadi iaitu 3 tolak 2x. Okey, so kita dah ada tadi Vx kita iaitu 3 tolak 2x. So, kita gantikan 3 tolak 2. Okey, x kita 7/2x lah. Okey, sama dengan 8. Okey, so ini kita boleh potong. Jadi 3 tolak 7/x sama dengan 8. 3 tolak 8 sama dengan 7/x. Oleh sebab itu, x kita iaitu 7/5. Soalan nombor 12. Okey, fungsi f dan g ditakrifkan oleh yang ini, dua ni. Okey, yang pertama diberi fungsi fg sama dengan gf. Okey, kita akan ungkapkan m dalam sebutan n. Okey, jadi yang pertama kita perlu cari fgx. Okey, dia sama dengan gfx. Okey, so kita cari dulu fgx. Okey, so kita ganti f
nx tolak 7. Okey, samalah juga. Okey, kita masukkan dalam fungsi f, iaitu m nx tolak 7 tambah 4. Okey, so kita kembang m nx tolak 7m tambah 4. Okey, kemudian g fx sama dengan fungsi g mx tambah 4. Okey, so kita ganti n mx tambah 4 tolak 7. Okey, dan kita kembang mnx tambah 4n tolak 7. Okey, so kedua-dua ini adalah sama, maka kita tulis mnx tolak 7m tambah 4 sama dengan mnx tambah 4n tolak 7. Okey, jadi kita permudahkan. Okey, so ini habis. Okey, so tinggal negatif 7m tolak 4n tambah 11 sama dengan 0. Okey, so maka m sama dengan negatif 4n tambah 11 bahagi dengan 7. Ataupun kita juga boleh tulis m sama dengan 11 tolak 4n per dengan 7. Okey, 12b, jika diberi M5, cari nilai n. Okey, so kita gantilah M ini dengan 5. So, sama dengan 11 tolak 4n per dengan 7. Okey, so kita buat naik atas. 35 sama dengan 11 tolak 4n. So, 4n sama dengan negatif 24. Maka n sama dengan negatif 6. Kemudian 12c, okey, kita ada maklumat kita iaitu f kuasa 2 sama dengan g. Okey, so kita buat fx, okey, sama dengan g x, iaitu fx kita iaitu 5x tambah 4. Okey, so kita masuk balik dalam fungsi f, okey, iaitu 5x tambah 4 tambah 4. Okey, jadi kita kembang, kita akan dapat 25x tambah 24. Okey, so fungsi g kita iaitu fungsi g yang ini. Okey, so n kita tadi negatif 6x tolak 7 lah. Okey, jadi kita tulis 25x tambah 24 sama dengan negatif x tolak 7. So, 31x sama dengan negatif 31, maka x sama dengan negatif 1. Okey, sekarang kita tengok pula soalan yang ke-13. Okey, upah bagi seorang jurujual ialah RM36 per hari. RM7 sejam akan dibayar bagi kerja yang lebih masa. Okey, tuliskan upah harian bagi seorang jurujual dengan menggunakan tata tanda fungsi bagi T jam kerja yang lebih masa. Okey, so maksudnya dekat sini 3A. Okey, fungsi T sama dengan 7T tambah dengan 36 lah. Okey, RM36. Okey, 7 jam ini kita darab dengan masa dia iaitu T dan kita tambah dengan RM36. Okey, so yang pertama settle. Okey, yang kedua B. Okey, kita akan cari nilai T, bilangan jam kerja yang lebih masa jurujual tersebut jika upah hariannya iaitu 64. Maksudnya dekat sini 7T tambah 36 sama dengan 64. So kita akan cari T. Okey, so 7T, 36 buat belakang jadi 28. Maka T iaitu 4. Okey, kemudian soalan 14. Okey, diberi fungsi hx, x kuasa 3 tambah 3. Okey, dengan domain kosong hingga 2. Okey, yang pertama, okey, kita akan tentukan julat bagi nilai hash. Okey, so julat bagi nilai hash iaitu, okey, so dia nilainya, okey, kalau kita gantikan dalam hash x kita iaitu x kuasa 3 tambah 3, domainnya antara kosong hingga 2. Okey, let's say kita gantikan hash kosong, maka kita dapat 3. Hash 2 kita dapat 11. Maka julatnya iaitu antara 3, okey, hingga 11. 14B. Okey, kita akan cari songsangan bagi fungsi hash. Kemudian kita akan tentukan domain dan julatnya. Okey, jadi yang pertama kita cari fungsi songsangan hash x kita iaitu x kuasa 3 tambah 3. Okey, so kita akan buat songsangannya. Okey. Hash songsan x kuasa 3. Okey, tambah 3. Kamu boleh guna apa-apa cara saja ya untuk mencari songsang. Okey, so yang ini contoh saya pakai cara inilah. Okey, kuasa 3. Okey, so
tambah 3 saya buat ke depan jadi tolak 3. Okey, jadi fungsi songsangan saya iaitu X tolak 3 punca kuasa 3. Okey, maka saya punya domain iaitu, okey, domain bagi fungsi songsangan ialah sama dengan julat bagi fungsi hx. Maka domain bagi songsangan hx ini iaitu antara 3 hingga 11 lah. Okey, fungsi bagi x-nya iaitu antara 3 hingga 11. Manakala untuk julat songsangan hash ini iaitu 0 hingga 2. Dalam C, okey, kita akan cari nilai hash x apabila x sama dengan 1. Okey, so hash x kita iaitu x kuasa 3 tambah 3. So, kita akan cari hash x-nya. Okey, apabila x sama 1, so h1 sama dengan 1 kuasa 3 tambah 3, so dapat 4. Okey, settle yang pertama. Yang kedua, okey, kita akan cari hash songsangannya apabila x sama dengan 4. Okey, hash songsangan kita iaitu tadi punca kuasa 3, x tolak 3. Okey, jadi bila kita gantikan x tu dengan 4, maka so kita akan dapat begini. Maka kita tekan saja kalkulator, kita akan dapat sama dengan 1. Soalan yang ke-15. Okey, fungsi g ditakrifkan sebagai gx sama dengan 1 tambah x per 1 tolak x di mana x tak boleh sama 1. Okey, yang pertama kita akan cari g kuasa 2 maksudnya gx. Okey, so kita cari sahaja. Okey, kita ganti gx kita 1 tambah x per 1 tolak x. Okey, so kita masukkan 1 tambah 1 tambah x per 1 tolak x per 1 tolak 1 tambah x per 1 tolak x. Okey, jadi kita permudahkan, kita akan dapat negatif 1 per x. Okey. Okey, kemudian kita akan cari gx. Okey, so yang ini samalah juga dengan g kuasa 2 gx. Okey, jadi kita akan dapat yang ini kita buat kira macam biasa. So ini kamu akan dapat x tolak 1 per x tambah 1 di mana x tak boleh sama dengan negatif 1. Okey, kemudian g kuasa 4. Okey, samalah dengan g kuasa 2. G kuasa 2x. Okey, so kita masuk saja dalam persamaan di atas. So kamu akan dapat g kuasa 2. Okey, g kuasa 2x kita negatif 1 per x. Okey, masukkan juga dalam g kuasa 2. So kita ada negatif 1. Okey, kurungan negatif 1 per x. Okey, so permudahkan kita dapat x. Okey. Kemudian soalan B. Okey, seterusnya kita akan didaksikannya g kuasa 41. Okey, g kuasa 41. Okey, sebenarnya kamu boleh dapat daripada yang di atas. Okey, so g yang pertama, okey, kita dapat 1 tambah x per 1 tolak x. Okey, kemudian g yang kedua kita dapat negatif 1 per x. Okey, g3 kita dapat x tolak 1 per x tambah 1. Okey, g yang keempat kita dapat x. Okey, so bila dapat macam ni, okey, sebenarnya g yang kelima kita kat sini lah. Okey, g yang keenam, g yang ketujuh, g yang ke-8. Okey, seterusnya kamu boleh senaraikan lagi. Okey, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, senaraikan. Okey, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan kita kembali semula kat sinilah 41. Maka untuk G41 ialah sama dengan G1. So kita boleh tulis dekat bawah. Okey, G untuk 41 iaitu 1 tambah X per 1 tolak X. Di mana X tak boleh sama dengan negatif 1. Okey, sekarang kita tengok nombor 16.
Okey, diberi fungsi gx kita iaitu mx tambah n. Okey, yang pertama, okey, kita akan cari nilai m dengan n jika diberi g kuasa 2x iaitu 9x tolak dengan 24. Okey, so kita pakai yang ni lah. Okey, gx kita. Okey, gx kita ganti mx tambah dengan n. Okey, so kita gantikan dalam fungsi gm. mx tambah dengan n tambah dengan n. Okey, yang ini sama yang diberi iaitu 9x tolak 24. Okey, so kita kembar m kuasa 2x tambah mn tambah dengan n. Okey, sama dengan 9x tolak 24. Okey, lepas tu kita buat perbandingan lah. Okey, so sini x, maka 9 ini iaitu m kuasa 2. Manakala mn tambah dengan n ini iaitu yang inilah, negatif 24. Okey, jadi kita selesaikanlah. Jadi m kuasa 2 sama dengan 9. So m saya iaitu 3. mn tambah dengan n sama dengan negatif 24. Okey, m tadi kita dapat 3n tambah dengan n sama dengan negatif 24. So 4n sama dengan negatif 24. Maka n sama dengan negatif 8. Okey, kemudian soalan B. G songsangan bagi negatif 5. Okey, jadi kita buat songsangan bagi gx ini. Iaitu gx kita, iaitu kita ganti m tadi 3x, n negatif 8. Kita buat songsangan bagi gx ini 3 g songsang x tolak 8. Maka yang ini potong. So g songsangan x saya iaitu x tambah 8 bahagi dengan 3. So kita gantikan x-nya dengan negatif 5. Maka kita dapat, okey, maka kita ganti g songsangnya negatif 5. Kita dapat 1. Okay, 16C. Okey, diberi kita akan cari nilai k dengan keadaan g kuasa 2k. Okey, sama dengan 3 g songsang negatif 5. Okey, so gk. Okey, kita akan cari gk dulu. Okey, gk kita. Okey, so kita gantilah tadi. So kita dapat yang ini 3k tolak 8. Okey, so kita ganti 3k tolak 8 tolak dengan 8. Maka yang ini kita dapat 9k tolak 32. Yang ini dia kata sama dengan 3g songsang negatif 5. G songsang negatif 5 daripada B tadi kita dapat 1. So 3 darab 1 sama dengan 3 lah. Yang ini. Okey, jadi 9k sama dengan 35. So k sama dengan 35 per 9. Nombor 17. Okey, nombor 17 diberi fungsi hash x kita iaitu modulus 3x tolak b. Okey, so yang pertama A. Okey, jika hash memetakan 7 kepada dirinya sendiri, cari nilai-nilai yang mungkin bagi b. So maksudnya ada dua nilai lah bagi b. Okey, so dekat sini hash 7 lah. Okey, sama dengan 7 dapat dirinya sendirilah. Jadi kita ganti, so kita dapat x kita 7 tolak b. Okey, ini modulus lah. Okey, sama dengan 7. So maksudnya 21 tolak b. Okey, mungkin ini positif dengan negatif lah. Okey, so kita ambil dulu untuk positif. Maka b kita dapat 14. Okey, satu lagi. 21 tolak b kita dapat negatif 7. Maka b saya iaitu 28. Okey, kemudian 17b. Okey, ada rajah yang berasingan. Okey, kita akan lakarkan fungsi hash dengan apabila b mengambil nilai-nilai yang mungkin dalam A untuk domain kosong hingga 11. Okey, jadi yang pertama, keadaan yang pertama untuk b sama dengan 14. Okey, jadi kita akan lakarkan graf. Okey, domain kita kosong hingga 11. Okey, ini untuk x. Yang ini hash x. Okey, so okey, ini terlajak Okey, so kalau kita dapat 11, kita masukkan dalam persamaan ini. So kita dapat sini 19 lah. Okey, so titik dekat sini. Okey, tadi b kita dapat 14. Okey, bila x kosong, bila y kosong, maksudnya x kita iaitu 14 per 3. Okey, so inilah lakaran graf bagi B14. Okey, untuk B sama dengan 28. Okey, sama juga domain kita antara 0 hingga 11. Okey, sini X, sini Fx kita. Okey, jadi sama juga. Jika kita masukkan hash kosong,
maka kita dapat 28. So dekat sini 28. Okey, untuk X kosong. Jika hash 11, okey, kita dapat 5. Jadi kalau dekat sini 11, kita dapat 5 dekat sini. So sinilah titiknya. Okey, so sini titik. Okey. Kemudian jika X kita jika hash X kita kosong, X kita dapat 28/3. So let's say 28/3 dekat sinilah. Okey, maka kita plotkan graf, kita dapat macam ni. Okey, saya ingat sikit ya. Okey, so untuk soalan C, okey, kita akan nyatakan julat bagi setiap fungsi ini. Okey, maka yang pertama julat yang ini iaitu okey, kosong. Okey, dari sini kosong hingga paling tinggi iaitu 19 lah. Okey, kosong hash X kita hingga 19. Okey, yang kedua pula julat kita iaitu dari kosong hingga 28. So kita letak kosong, hash X kita iaitu 28. 18. Okey, diberi fungsi fx kita iaitu 4x. Okey, fungsi gx kita iaitu hash tolak kx. Okey. Okey, dengan hash k ialah pemalar, soalan A kita akan ungkapkan hash dalam sebutan k dengan diberi fungsi gf3 iaitu 8. Okey, so maklumat yang kita ada gfx kita. Okey, gfx kita iaitu 4x. So kita akan masukkan dalam fungsi g. So hash tolak k. Okey, so x kita iaitu 4x. Okey, jadi yang ini bila kita ganti gf3, so kita dapat hash tolak 12k. Okey, sama dengan 8. Maka hash kita iaitu 8 tambah 12k. Okey, kemudian soalan B. Okey, ungkapkan fungsi have gx dalam sebutan hash dan sebutan k. Okey, so have gx. Okey, so sama dengan f. Okey, gx kita iaitu hash tolak kx. Okey, so kita masuk dalam fungsi f. Okey, 4. Okey, hash tolak kx. Okey, so kita kembang sajalah yang ini. So 4 hash tolak 4 kx. Okey, soalan 19. Okey, seketul batu kecil dibaling ke dalam sebuah kolam tenang dan menghasilkan riak air yang berbentuk bulatan. Okey, jejari bagi riak air itu bertambah dengan kadar 3 cm per saat. Okey, soalan A, kita akan ungkapkan bagi jejari dalam sebutan T selepas batu itu dibaling. Okey, so maksudnya 19A. Okey, so RT iaitu 3T. 3 per saat ya. Okey, B. Jika A ialah luas riak air itu, terangkan maksud fungsi gubahan ART. Okey, so ini maksudnya. Okey, so ART ini iaitu luas bulatan pi RT kan. Okey, so RT kita iaitu 3T. So pi, pi J kuasa 2 iaitu luas. Okey, jejari kita 3T kuasa 2. Maka kita punya maksudnya iaitu kita boleh tulis atau nyatakan luas bulatan dalam sebutan T selepas batu dibalingkan. Okey, so begitulah ayatnya lebih kurang ya. Okey, soalan C, cari luas A jika riak air itu, soalan C, cari luas A riak air itu selepas 30 saat. Okey, so kita dah ada luasnya iaitu pi, okey, 3, T kita 30 lah. Okey, jadi kuasa 2 kita masukkan dalam yang inilah. Maka kita dapat 178 200/7 ataupun kita tak tukar pi ini kita dapat 8100 pi. Dan soalan yang terakhir, soalan 20. Okey, harga P dalam RM bagi suatu barangan dan kuantiti X yang dijual mengikut persamaan permainan iaitu P sama dengan 100 tolak 1/9X. Okey, manakala C ialah kos untuk mengeluarkan X unit iaitu C sama dengan se-X per 23 tambah 350.
Okey, anggapkan semua barang yang di barangan tersebut telah dijual. A, cari kos C sebagai fungsi bagi harga P. Okey, so yang ini kita nak dia punya X-nya di hadapan. Maka saya ada 1/9X sama dengan 100 tolak P. So, X saya iaitu 9 kurungan 100 tolak P. Okey, so kita ganti dalam C ini. Okey, so X kita iaitu 9 100 tolak P. Okey, per dengan 23 tambah 350. Okey, jadi kita permudahkan. Okey, punca kuasa 9 iaitu 3. Okey, so yang ini kita biarkan 100 tolak P. Okey, per dengan 23 tambah dengan 350. Okey, so inilah jawapannya. Okey, kemudian soalan B. Okey, kos untuk mengeluarkan barangan itu jika harga satu unit barang dijual dengan harga 19. Maksudnya P dekat sini iaitu 19. So, kita akan cari kosnya. Okey, kita guna formula di atas 100. Okey, P kita iaitu RM19 lah yang ni. So, kita ganti X-nya 19. Okey, bahagi dengan 23 tambah 350. Okey, masukkan dalam kalkulator. Kamu akan dapat RM RM351.17. Okey, sekian, terima kasih. Selamat ulang kaji.